Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, tengok tuan-tuan. Sebab tu saya kata saya khususkan ayat ini kepada dua bahagian. Kalau tak, bahagian yang kedua rugi tuan-tuan. Tuan-tuan akan jumpa juga dalam ayat Al-Quran ya. Okey, tengok tuan-tuan. Setakat yang tuan-tuan perasan sebenarnya, kita baru bahaskan kalimah tukazibu saja tuan-tuan. Betul ke tidak tuan-tuan? Ya, sekarang tuan-tuan selama sejam yang pertama tadi, ya, waktu kita dah selesaikan syarah dan sebagainya dan kita dah pecah-pecahkan semua tuan-tuan. Setakat sejam yang pertama kelas kita tuan-tuan, kita baru bahaskan kalimah tukazibu saja. Betul tuan? Tuan-tuan dah kata jumlah ini jumlah fi'liyah sebab dimulai dengan tukazibu. Betul tuan? Maka jumlah fi'liyah cari tiga maklumat. Fi'ilnya ialah tukazibu, fa'ilnya ialah kaum, ialah antum. Tuan-tuan dah refer kepada kaum Nabi Ibrahim alaihissalam. Bermakna kita faham kaum Nabi Ibrahim yang mendustai. Betul tuan? Mendustai siapa tuan-tuan? Kita cari maf'ul. Tapi maf'ul kita dah bagi tahu tak ada maf'ul pada malam ini sebab tidak ada isim yang berbaris atas. Betul ke tidak tuan-tuan? Kita dah bahaskan tadi pada sesi yang pertama. Dan kita dah bagi tahu tuan-tuan, sekalipun tidak disebut, kalau kita nak sebut juga tuan-tuan sesuai dengan konteks ayat, maka ulama benarkan tuan. Boleh tuan-tuan? Itu yang kita bahaskan sesi yang pertama. Boleh? Okey, sekarang. Jadi macam mana kita nak kaitkan yang lebih-lebih ni tuan? Ya. Ustaz, macam tak ada kaitan pun yang ni. Sabar tuan. Sekarang kita nak masuk tuan. Okey? Okey, sekarang tuan. Pergi balik kepada awal tadi tuan. Saya nak bincang dengan tuan-tuan pada yang bermula daripada kalimah wa, ya. Okey. Yang ni saya padam dulu tuan. Apa kaitan yang lain ni tuan, ya? Saya nampak tu kazibu je. Ya. Sebab pernah ada orang tanya saya ya. Jadi kita kena huraikan. Baik, sekarang dengar betul. Tuan-tuan dah jawab ya. Kita pergi satu persatu ya. Wa terjemahannya ialah dan. Betul tuan-tuan? Tuan-tuan dah jawab tadi. Wa dan isim ke fa'il ke haraf ya. Tuan-tuan dah jawab dia adalah kalimah haraf. Betul tuan-tuan? Baik. Haraf apa kita nak panggil tuan-tuan? Kita namakannya sebagai haraf ataf ataupun kita namakannya sebagai haraf penyambung cerita, ya. Sebab apa kita panggil dia haraf ataf bukan haraf istinaf, haraf pemula cerita? Sebab tuan-tuan faham, ayat kita pada hari ini, pada malam ini masih lagi ada kaitan dengan cerita Nabi Ibrahim alaihi salam, ya. Okey. Ustaz, kenapa ada syaddah pada huruf za? Yang tu sabar dulu. Tuan Fudin sabar dulu yang tu. Yang tu dah masuk ilmu sarah pula ya. Ilmu yang kedua daripada 7 bahagian ilmu bahasa Arab. Boleh? Tuan Fudin nanti saya jelaskan yang tu. Jangan bimbang, yang tu saya bagi semua. Sabar dulu. Cuma tak masuk lagi. Kalau masuk awal nanti syahid awal ya. Yang tu saya letak hujung-hujung sikit ya. Okey, sekarang fokus pada kalimah yang seterusnya. Kalimah selepas wa, kalimah in tuan-tuan. Betul tuan-tuan? Baik. In terjemahannya ialah jika. Betul? In terjemahannya jika. Tuan-tuan dah jawab, in itu isim ke fa'il ke haraf? Tuan-tuan dah jawab, dia adalah kalimah haraf. Betul tuan? Baik. Tuan-tuan dah sebut haraf apa? Dia adalah haraf syarat. Boleh? Okey, sekarang soalan saya tuan. Jawab betul tuan. Kalau betul, jawab soalan saya. Kalau betul in ini haraf syarat, kita dah belajar ke belum? Sudah belajar tuan, ya. Kalau dah belajar, tiap-tiap kali jumpa kalimah syarat, apa tugas tuan-tuan? Jawab tuan-tuan. Ya, soalan saya pada malam ini, jawab tuan-tuan. In, tuan-tuan dah jawab awal-awal tadi. In ini adalah haraf syarat tuan-tuan. Bermakna setiap kali jumpa kalimah syarat, tak kiralah haraf syarat ke isim syarat ke, tapi in pada malam ini haraf syarat. Apa tugas tuan-tuan? Kita kena cari apa tuan-tuan? Sila jawab tuan-tuan. Ya, sila cari tuan-tuan. Sila jawab tuan-tuan. Soalan Tuan Fudin saya simpan dulu ya. Belum sampai waktunya insya-Allah ya.
Okey, cari apa tuan-tuan? Cari. Ya. Jangan kata cari jawab syarat saja. Nanti salah. Ya, kita cari apa tuan-tuan? Kita cari apa tuan-tuan? Kita cari kenapa semua jawab syarat ni? Dah lupa dah tuan-tuan, ya. Okey, sekarang tengok tuan-tuan. Saya ulang sebab tu saya kena ulang. Sebab dah lama tinggal ni. Jadi kita kena ulang balik, ya. Okey, dengar betul-betul. Kita dah belajar tuan-tuan, ya. Saya dah bagi pada tuan-tuan. Kita ada dua kalimah syarat yang popular dalam Al-Quran. Yang pertama ialah man, siapa saja. Yang kedua ialah kalimah in, terjemahannya jika. Kak Zainab baru betul. Dekat ni Kak Zainab je betul dulu. Baik, Tuan Fudin dah perbetulkan, ya. Setiap kali tuan-tuan jumpa kalimah syarat, tuan-tuan kena cari dua perkara. Jangan cari jawab syarat terus tuan. Nanti masalah tuan. Ya, ikut kaedah saya supaya kita nak selesaikan masalah. Sebab saya dulu pernah ajar. Setiap kali jumpa kalimah syarat, cari jawab syarat. Tak boleh kata macam tu. Nanti tuan-tuan yang baru belajar bahasa Arab tak akan faham. Boleh? Jadi kita ubah tuan-tuan. Untuk kelas tuan-tuan. Saya dah ubah tuan-tuan. Ya? Saya dah bagi tahu pada tuan-tuan. Setiap kali jumpa kalimah syarat, ingat, cari dua perkara. Yang pertama ialah syarat. Yang kedua ialah jawab syarat tuan-tuan. Ya? Bermakna ada dua perkara yang tuan-tuan kena cari. Ada syarat, ada ayat syarat dan kita ada jawab syarat. Boleh tuan-tuan? Ingat tuan-tuan, setiap kali jumpa kalimah syarat, jangan kata jawab syarat saja. Kena jawab syarat dan juga jawab syarat. Sebab akan ada bahagian syarat dan ada bahagian jawab syarat. Boleh tuan-tuan? Okey, sekarang tengok lagi. Ini ulangan tuan-tuan. Jadi ulangan ni saya boleh buat secara ulangan secara cepat tuan-tuan, ya. Okey, tengok lagi tuan-tuan, ya. Walaupun cepat, insya-Allah perlahan juga sebenarnya, ya. Sekarang, macam mana kita nak cari ayat syarat dan juga macam mana nak cari jawab syarat? Saya pun dah bagi kaedah pada tuan-tuan, ya. Baik, tengok lagi tuan-tuan. Kebiasaan ayat syarat ini tuan-tuan akan jumpa 4 perkara. Berapa perkara? 4 perkara. Yang pertama, tuan-tuan akan jumpa kalimah syarat tuan-tuan. Biasanya ayat kita akan ada kalimah syarat lah. Sebab itulah kita cari syarat juga jawab syarat. Jadi mesti dimulai dengan kalimah syarat. Jadi hari ini dimulai dengan kalimah in, tuan-tuan. Ya? Baik, tengok lagi. Selepas kalimah syarat, tuan-tuan akan jumpa satu fi'il. Fi'il ni tak kira lah fi'il madi ke mudhari' ke amal, tuan-tuan. Cuma kita namakannya sebagai fi'il syarat, tuan-tuan. Kita panggil fi'il apa? Fi'il syarat. Okey, pergi lagi. Selepas fi'il syarat tuan-tuan, kebiasaannya dalam Al-Quran akan ada satu haraf tuan-tuan. Kita panggil dia haraf jawab syarat. Ya. Tajuk inilah yang akan menyelesaikan masalah fa sebenarnya tadi. Boleh? Tapi saya tak bincang dulu. Saya nak tengok tuan-tuan ingat ke tak ingat. Boleh? Okey, tengok lagi tuan. Kebiasaannya haraf jawab syarat yang popular dalam Al-Quran setakat yang kita belajar ni tuan, yang mudah saya tuan-tuan mudah ingat tuan-tuan, ada dua tuan, iaitu fa dan juga lam tuan-tuan. Fa dan juga lam, ya. Dua-dua terjemahannya apa? Terjemahannya nescaya. Jadi kaedah kita sebenarnya, kalau tuan-tuan jumpa fa di tengah-tengah ayat, di permulaan ayat itu ada haraf syarat tuan, maka dia adalah haraf jawab syarat sebenarnya. Tuan-tuan tak boleh letak terjemahannya maka. Sebab itulah fa pada malam ini saya dah tukar tuan-tuan. Daripada maka kepada nescaya. Sebab terjemahan nescaya itu lebih sesuai, lebih sempurna maknanya. Boleh tuan-tuan?
Nak suruh faham dulu tuan. Nanti dah faham, dah pandai tuan. Tuan-tuan nak pakai marker ke, nescaya ke, terserah pada tuan-tuan. Yang penting tuan-tuan dah faham. Fa itu adalah haraf jawab syarat. Boleh? Okey, tak selesai lagi. Tengok lagi tuan-tuan. Yang terakhir, sekali lagi tuan-tuan akan jumpa satu kalimah fi'il tuan. Tak kira madi ke mudhari' ke amar tayyib, tak nak kisah tuan-tuan, ya. Yang penting kita panggil dia fi'il tuan. Kita panggil dia fi'il jawab syarat. Fi'il apa tuan? Fi'il jawab syarat. Okey, tengok dulu kat depan. Tengok dulu kat depan, ya. Okey. Sekarang tuan, saya dah bagi kaedah ini pada tuan-tuan. Cuma kita nak ulang lah, ya. Okey, sekarang tuan-tuan dah faham in itu adalah haraf syarat. Dan kita dah ulang tadi haraf syarat cari dua perkara. Bukan satu perkara. Dua perkara. Yang pertama ada syarat. Yang kedua jawab syarat. Boleh tuan-tuan? Baik. Sekarang daripada mana sampai mana ayat syarat. Daripada mana sampai mana jawab syarat. Kita dah bagi kaedah tuan-tuan. Ayat syarat tuan. Yang pertama ayat syarat tuan. Mula daripada kalimah syarat. Iaitu kalimah in nanti. Boleh tuan-tuan? Sampai mana tuan-tuan? Sampai sebelum haraf jawab syarat. Sebelum haraf jawab syarat. Ini adalah syarat tuan-tuan. Ini adalah ayat syarat tuan. Boleh? Okey. Kalau dah jumpa ayat syarat, maka mana jawab syaratnya? Jawab syaratnya tuan-tuan. Bermula daripada mana? Bermula daripada haraf jawab tadi tuan-tuan. Sampai mana? Sampai habis tuan-tuan. Ya. Sampai habis. Ini formula saya tuan. Yang pertama, mula daripada kalimah syarat. Sampai mana? Sampai sebelum haraf jawab syarat. Boleh tuan? Kemudian, mana jawab syaratnya? Mula daripada haraf jawab syarat yang kita berhenti tadi tuan. Sampai mana? Sampai habis. Bukan sampai fi'il jawab syarat. Sampai habis tuan. Sebab kadang-kadang selepas fi'il, ada lagi kalimah-kalimah yang lain. Kadang-kadang tuan. Boleh tuan? Jelas ke tak jelas tuan? Tulis di ruangan komen. Ingat ke tak ingat? Tulis di ruangan komen. Ingat ke tak ingat? Ya. Jadi hari ini tuan-tuan faham, ya. In adalah haraf syarat. Bermakna haraf syarat tuan-tuan kena cari dua perkara. Yang pertama syarat, yang kedua jawab syarat. Jangan cari jawab syarat sahaja. Sebab itulah saya nak tuan-tuan jawab soalan saya tadi kan. Ini hasilnya tuan-tuan. Saya boleh semak tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kena cari syarat dan juga jawab syarat. Syarat bermula daripada kalimah syarat sampai sebelum haraf jawab syarat. Boleh? Jawab syarat mula daripada mana? Bermula daripada haraf jawab syarat sampai habis tuan. Alhamdulillah, semua ingat. Okey, sekarang soalan saya mudah saja tuan. Tuan-tuan dah faham? Cuba nyatakan dekat saya tuan. Beri jawapan dekat saya. Mana ayat syarat kita pada malam ini? Mana ayat jawab syarat kita pada malam ini? Wa in tukadzibu faqad kadzdzaba umamun min qablikum. Mana syarat, mana jawab syarat tuan? Sila jawab tuan. Okey, saya tunggu jawapan tuan-tuan. Tulis di ruangan komen. Jadi tuan-tuan dah belajar tuan. Jadi mudah je kat saya tuan, ya. Sebab itulah kelas saya ni tuan. Syarat utama dia yang pertama mesti dengar dulu. Ya, kalau kita tak pernah dengar tuan, maka akan jadi masalah. Betul tuan? Dengar dulu, faham tak faham nombor 2 tuan. Ingat tak ingat lagilah tuan, ya. Yang tu saya tak kisah langsung tuan. Paling kurang tuan-tuan pernah dengar, kita pernah belajar tuan, ya. Jadi kalau dah pernah belajar, insya-Allah kita akan kali yang kedua kita ulang ada sedikit penambahan. Boleh? Kali yang ketiga dah ulang, dah pernah dengar, dah bincang penambahan, kita tambah lagi tuan-tuan. Boleh tuan-tuan? Sampai satu tahap tuan-tuan mudah bahaskan ayat yang kita nak bahaskan hari ini. Betul tuan-tuan? Okey, ayat kita hari ini tuan, ya. Bermula daripada wa in tukadzibu tadi. Ya, faqad kadzdzaba umamun min qablikum. Soalan saya, mana ayat syarat kita, mana ayat jawab syarat kita tuan-tuan? Ahsantum. Ya. Jawapannya ialah bermula daripada wa in tukadzibu. Wa in tukadzibu. Mula daripada haraf syarat sampai sebelum tuan. Sebelum haraf jawab syarat kita iaitu kalimah fa. Ini dipanggil ayat syarat tuan. Ya. Allah letak syarat tuan. Itu syaratnya tuan. Boleh tuan? Baik.
Jadi setiap syarat akan ada jawab syaratnya. Baik, mana jawab syaratnya? Kita dah belajar. Mula daripada fa. Sampai mana tuan? Saya dah bagi tahu sampai habis. Jangan sampai fi'il jawab syarat saja. Jawab syarat sampai dekat kadzdzaba saja, salah tuan. Boleh tuan? Sampai habis tuan. Ini semua kita panggil dia jawab syarat. Boleh tak tuan? Jadi sekarang tuan-tuan dah nampak ke tidak kaitan tukazibu dengan yang selebihnya tadi? Ya. Walaupun awal-awal tadi kita bincang tukazibu saja. Siapa fi'il, siapa fa'il, siapa maf'ul tadi kan? Macam tak ada kaitan pun yang ni. Sabar tuan. Sebab kita tak bincang lagi keseluruhan. Jadi kita tuan-tuan dah nampak hari ni, apabila ada in dekat situ tuan-tuan, maka dia ada kaitan. Bermula daripada in sampai kalimah qablikum ini tuan, dia adalah satu cerita. Dan itu juga membuktikan kepada kita pada malam ini, ayat kita memang satu jumlah. Tuan-tuan tak boleh potong kepada 2 bahagian ke 3 bahagian ke, tak boleh. Sebab tuan-tuan dah belajar dengan saya, syarat dan juga jawab syarat ini merupakan satu cerita. Betul tuan? Kalau tuan-tuan potong tu lah, bermakna ayat kita confirm tergantung. Ya? Kalau sebut syarat saja, mana jawab syaratnya? Kalau potong jawab syaratnya, apa syaratnya? Jadi kita akan tertanya-tanya. Jadi tak sempurna ayat tersebut. Boleh tuan? Jadi ketika mana ada syarat, maka dia wajib ada syarat dan juga jawab syarat. Okey. Tulis di ruangan komen. Jelas ke tak jelas? Okey, tulis di ruangan komen lah. Alhamdulillah. Jawab syarat faqat sampai habis. Betul. Ahsantum. Sangat-sangat terbaik ya. Okey, sekarang tuan. Tulis di ruangan komen dahulu, jelas ke tak jelas? Jelas ke tak jelas? Sebab saya ada satu tajuk yang terakhir yang saya nak sentuh tuan. Okey, dah selesai. Semua kata jelas. Okey, dah.